Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membuat pembentangan kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu yang pertama Nurul Safiza binti Abdul Razak, nombor ID matrik 266177. Saya Rabiatul Adawiyah binti Rosi, nombor ID matrik 266300. Nur Syafiqah Rujani, nombor ID matrik 266245. Dan Nur Syafiqah Nadia binti Abdul Malik, nombor ID matrik 266246. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah Dimensi Nilai Hostek dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia. Apa itu Dimensi Nilai Hostek? Mari saya jelaskan apa itu Dimensi Nilai Hostek. Menurut Samovar, Porter dan McDaniel 2027, dimensi nilai hostek ialah sebuah dimensi yang menerangkan bahawa wujud perbezaan antara jenis pemikiran dalam sesebuah masyarakat dan bagaimana ianya mempunyai tindakan sosial dalam komuniti tersebut. Dimensi ini juga telah dicetuskan oleh Hostek kerana beliau percaya bahawa setiap masyarakat telah dipupuk untuk mengamalkan program mental yang spesifik. Beliau juga berpendapat bahawa perkara ini telah berlaku daripada peringkat kanak-kanak lagi. Hostek dalam kajiannya telah melakukan pemerhatian yang terperinci terhadap hampir 100,000 responden iaitu pengurus di dalam syarikat multinasional yang dipilih daripada 50 negara dan 3 rantau negara, 3 rantau di dunia. Penerangan teori. Dimensi nilai. Apa itu dimensi nilai? Terdapat beberapa dimensi nilai, antaranya ialah individualism atau kolektivism. Gibson, Kreeman dan Shapiro diberi satu meletakkan kepentingan diri sendiri lebih dahulu sebelum kepentingan orang lain. Boleh diletakkan dalam kategori budaya individualism. Manakala kolektivism pula boleh dinafikan sebagai satu budaya di mana kepentingan kumpulan diletakkan sebagai kepentingan utama berbanding kepentingan lain. Tambahan lagi, konsep kolektivism boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu out group atau in group. Ozil, Tin Tommy 2021. Division in group adalah situasi di mana wujud kebergantungan dan hubungan yang erat antara individu dan sesebuah kumpulan. Contohnya, individu itu menyatakan kesetiaan terhadap kumpulan itu dan kumpulan tersebut berjanji untuk memberikan penjagaan terhadap individu tersebut. Di dalam sesebuah organisasi seperti PDRM yang mempunyai hampir 120,000 pegawai, anggota dan kaki tangan di bawah 14 kontingen seluruh Malaysia, nilai kolektivism di kalangan warganya masih menebal kerana semenjak hari pertama pegawai ini menjalin program latihan asas kepolisan, mereka telah diterapkan semangat spirit dan dikrop iaitu semangat kekitaan yang sangat berpasukan. Nilai ini diteruskan lagi semasa mereka melakukan tugas di lapangan di mana budaya kerja berpasukan sentiasa diamalkan. Antara contohnya ialah setiap penugasan rondaan yang dijalankan, dua pegawai polis akan ditugaskan melakukan perkara tersebut dan tidak dibenarkan melakukan secara bersendirian atas faktor keselamatan dan memudahkan setiap penugasan yang dijalankan. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Saya Nur Safiza binti Abdul Razak, nombor matrik saya 266177. Baik, bahagian saya akan menerangkan mengenai apa itu uncertainty avoidance. Ianya adalah untuk membincangkan bagaimana kehidupan mempunyai banyak kemungkinan yang tidak dapat dielakkan dalam sesebuah budaya masyarakat. Selain itu, wujud dimensi uncertainty avoidance yang mengkaji kebolehan sesebuah masyarakat untuk bertindak dan respon mereka terhadap situasi luar jangkaan dan situasi yang selalu berlaku secara tiba-tiba. Ini adalah menurut Samovar, Porter dan McDaniel pada tahun 2007. Baik, seterusnya Hostet dalam kajiannya telah menerangkan bahawa nilai uncertainty avoidance ini boleh dijadikan sebagai kayu ukur bagaimana sesebuah budaya itu berkelakuan apabila mereka diletakkan dalam situasi yang tidak dijangka. Respon ini pula boleh dijelaskan dengan dua jenis iaitu high uncertainty avoidance dan low uncertainty avoidance. Baik, bagi high uncertainty avoidance, ianya adalah masyarakat yang berada dalam budaya yang mempunyai kemahuan dan kecenderungan yang sangat tinggi untuk bersedia bagi mengelak situasi yang tidak pasti. Sesetengah budaya dalam masyarakat mengamalkan sikap menyediakan payung sebelum hujan. Jenis budaya ini mempunyai banyak halangan, peraturan dan kekangan dalam masyarakat.
Ini kerana mereka percaya sikap dan kelakuan yang tidak dikawal akan menjurus ke arah situasi yang tidak pasti. Bagi low uncertainty avoidance pula, masyarakat dalam budaya ini mempunyai kemahuan dan kecenderungan yang sangat tinggi untuk bersedia mengelak situasi yang tidak pasti, mengamalkan penerimaan dalam sebarang situasi, tidak kira jika situasi baik atau buruk. Golongan yang mengamalkan jenis avoidance ini tetap mengelak, namun mereka lebih suka terbuka untuk berpemikiran terbuka dan menerima situasi dengan hati yang sangat lapang. Selain itu, ianya dilihat mempunyai toleransi yang sangat tinggi dan tidak mudah berasa terganggu dengan sebarang jenis perubahan dan perbezaan. Ianya juga bagi golongan low uncertainty avoidance ni, mereka adalah masyarakat yang boleh menerima perbezaan-perbezaan tersebut tanpa berasa tertekan dan terancam. Begitu juga berlaku dalam Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia adalah sebuah organisasi keselamatan dan merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang utama di Malaysia. Oleh yang demikian, pihak kepimpinan tertinggi di dalam organisasi ini akan sentiasa perlu bersedia untuk melakukan keputusan-keputusan yang kadang-kadang memberikan risiko yang sangat tinggi. Antara contohnya yang boleh kita lihat ialah dari kes pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2012, di mana pihak peringkat tertinggi PDRM perlu membuat setiap keputusan dengan berhati-hati untuk mengambil langkah menamatkan pencerobohan tersebut. Namun yang demikian, PDRM lebih menerapkan nilai high uncertainty avoidance, iaitu sentiasa melakukan setiap keputusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Setiap perkara yang dilakukan mengikut manual prosedur standard akan menjamin keselamatan anggota yang menjalankan tugas, dan di samping itu mengelakkan salah laku yang dilakukan oleh pegawai. Baik, yang seterusnya adalah power distance. Bagi power distance, Hofstede pada tahun 1980 membahaginya kepada dua jenis orientasi, iaitu high power distance dan low power distance. Bagi orientasi high power distance, mereka yang mengamalkan orientasi ini percaya dengan kedudukan, status dan hierarki dalam kumpulan. Selain itu, mereka juga menekankan bahawa setiap individu mempunyai peranan mereka tersendiri dan mereka boleh menerima perbezaan jumlah kuasa yang diberikan kepada setiap orang. Ini dalam pendapat Shklovsky, Milliman dan Taylor pada tahun 2002. Hubungan ini ini juga lebih formal dan profesional kerana wujud autoriti dan perbezaan kuasa dalam hubungan. Sebagai contoh, yang kita boleh lihat pada negara-negara India, Afrika, Brazil, Singapura, Greece, Venezuela, Mexico dan Filipina. Bagi budaya dalam low power distance pula, masyarakat yang mengamalkan budaya ini kebiasaannya tidak begitu mementingkan hierarki dan aras kuasa dalam organisasi. Mereka akan melayan semua individu dalam kumpulan dengan layanan yang sama dan tidak wujud diskriminasi sesama ahli. Ini menurut Bernard et al. 2003. Sama juga apa yang dilakukan dalam organisasi seperti PDRM, budaya high power distance sangat dititik beratkan. Sebagai contoh, kita boleh lihat setiap keputusan yang kritikal biasanya akan dilakukan oleh Ketua Polis Negara bagi melibatkan hal-hal keselamatan negara. Sekiranya keputusan yang melibatkan hal-hal di dalam negeri, maka ianya hanya diputuskan oleh Ketua Polis Negeri, dan di peringkat daerah pula, sekiranya ia hanyalah kes-kes biasa, akan diuruskan oleh Ketua Polis Daerah. Sekian saya akan berikan kepada sahabat saya untuk sampaikan dan menerangkan slide yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Nadia binti Abdul Malik, nombor matrik 266246. Saya akan membentangkan berkaitan masculinity ataupun femininity. Ia bersikap
maskulin merupakan sifat di mana sesebuah komuniti masyarakat sangat menekankan sikap berorientasikan dominan lelaki. Bukan itu saja, lelaki juga mengharapkan untuk menjadi lebih asertif, berani dan berkepimpinan. Negara yang mengamalkan orientasi ini ialah Ireland, Filipina, Greece, Venezuela, Austria, Jepun, Itali dan Mexico. Semever, Potter and McDaniel 2007. Femininity pula adalah budaya di mana budaya nurturing sangat diketengahkan. Masyarakat yang mengamalkan budaya ini tidak menjadikan peranan lelaki sebagai sesuatu utama kerana mereka percaya kebolehan seseorang tidak bergantung kepada gender mereka. Di negara seperti Sweden contohnya, wanita mewakili sebanyak 45% daripada 349 kerusi pada pilihan raya 2002. Bukan itu sahaja, Sweden juga menyediakan cuti bersalin kepada keluarga yang melahirkan kepada keluarga selain memberikan kemudahan yang mencukupi sebagai tanda sokongan. Di dalam struktur organisasi PDRM, kebanyakan kaum wanita biasanya akan dilantik menjawat jawatan-jawatan yang lebih kepada pentadbiran organisasi ini. Jawatan yang biasa disandang oleh mereka ialah pegawai penyiasat jenayah seksual, inspektor perlesenan, ketua bahagian pengurusan daerah dan jawatan-jawatan yang lain yang tidak memerlukan mereka membuat keputusan yang kritikal. Seterusnya, di peringkat bawahan pula, anggota polis wanita lebih banyak ditugaskan untuk membuat kerja-kerja pentadbiran, menerima aduan orang ramai dan menjaga tahanan wanita. Anggota polis wanita yang jarang ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas rondaan, menangkap pesalah dan mengumpulkan maklumat dan risikan. Dua jenis demensi iaitu high contact dan low context yang dinyatakan oleh Hall, Samovar dan Potter 2004 menekankan keperluan dimensi ini dalam memastikan komunikasi yang berlaku akan berkesan tanpa mengira persekitaran dan jenis komunikasi. Untuk high contact, didefinisikan apabila komunikasi berlaku dengan cara yang sangat sopan dan penuh kiasan. Jenis komunikasi ini juga banyak menggunakan medium komunikasi selain lisan, contohnya seperti gerakan badan, kesenyapan, silence, ruang peribadi, nada suara, gerakan kepala dan tangan dan pulangan perkataan. Seterusnya, dalam budaya komunikasi high contact, satu perkataan yang ringkas boleh membawa beberapa maksud yang berbeza. Contohnya, perkataan ya boleh mendatangkan beberapa maksud seperti ya, mungkin atau tidak. Maksud perkataan ini akan bergantung kepada gerak tubuh, intonasi, suara dan ekspres muka seseorang. Seterusnya, untuk perkataan tidak pula, jika ianya digunakan secara terus akan mendatangkan maksud yang negatif dan tidak wajar digunakan dalam komunikasi harian. Menurut Potter dan Semever 2004, kesenyapan silence bukanlah sesuatu yang negatif dalam budaya high contact kerana budaya ini menganggap kesenyapan itu membawa pelbagai makna. Untuk low contact pula, dalam budaya ini kebanyakan golongan yang menggunakan komunikasi ini adalah mereka yang gemar bercakap. Yang kedua, kesenyapan adalah perkara yang jarang diperhatikan dalam golongan ini. Smith et al. 2003 juga telah menekankan bahawa orientasi komunikasi ini memberikan perhatian kepada perkataan untuk menyampaikan mesej mereka dan tidak menggunakan komunikasi non-verbal untuk mengelakkan komunikasi terganggu. Ketiga, komunikasi low contact dalam PDRM adalah sesuatu perkara yang sangat penting di dalam komunikasi di mana setiap arahan yang diberikan hendaklah jelas supaya maksud yang mahu disampaikan kepada pegawai yang menerima arahan tidak disalah tafsir. PDRM juga tidak hanya menggunakan komunikasi secara lisan, malahan turut menggunakan teknologi dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Seterusnya, antara contoh
penggunaan teknologi ialah dengan membangunkan laman web e-SIA, iaitu Sistem Informasi dan Rujukan, yang akan menyampaikan arahan terbaru dari organisasi. Walkie-talkie. Walkie-talkie ini akan dikawal oleh pusat kawalan yang akan memberikan arahan terus kepada anggota untuk ke lokasi tempat kejadian, dan anggota polis boleh memberi maklum balas dengan pantas berbanding dengan menggunakan telefon di mana maklumat yang disampaikan mungkin terganggu kerana rangkaian telefon di kawasan itu tiada. WhatsApp. Organisasi ini mula memanfaatkan aplikasi telefon pintar sebagai contoh penggunaan aplikasi WhatsApp. Setiap laporan penugasan yang telah dijalankan akan dihantar melalui aplikasi ini. Namun, terdapat implikasi negatif di mana berlakunya kebocoran maklumat sensitif kepada orang awam. Rumusan. Dimensi nilai budaya, upstate dan budaya, low contact dan high contact oleh Hall adalah sesuatu konsep yang sangat penting dalam perbincangan budaya dalam sesebuah kelompok atau organisasi. Sikap segelintir golongan yang menganggap perbezaan budaya sebagai sesuatu perkara yang negatif dan perlu dicegah adalah golongan yang tidak menghayati budaya. Oleh yang demikian, perbezaan budaya perlulah dikaji dengan lebih mendalam dalam usaha memahami budaya antarabangsa. PDRM, khususnya pihak pengurusan tinggi, perlu sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memastikan nilai-nilai yang ada di dalam pasukan sentiasa ditambah baik dengan melaksanakan program-program yang memberi impak positif.